Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pendidikan Islam tingkatan 2 pada hari ini kita akan masuk untuk bab sirah ataupun topik dalam silibus sirah, iaitu tajuknya terbitnya fajar dakwah. Dakwah siapa? Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kenapa kita kena tahu? Supaya kita dapat mencontohi cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam. Okey. Okey. Seperti yang kita semua tahu dan kita semua maklum, dakwah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada dua. Okey, dakwah secara sulit dan dakwah secara terang-terangan. Okey, Ustazah dah catat kat sini. Ustazah dah ringkaskan. Okey. Tengok satu-satu. Okey, dakwah secara sulit. Okey. Apabila wahyu Allah dalam surah Al-Mudaththir 1 hingga 5, ayat 1 hingga 5 yang menyatakan Allah berfirman untuk Nabi Muhammad SAW mula berdakwah melalui surah ini. Okey, pada mulanya hanya yang terlibat kaum keluarga dan sahabat. Okey, pada peringkat awal lah. Okey, dan antara orang yang terawal memeluk Islam ialah Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Uthman bin Affan. Okey, selain daripada itu Zaid bin Harithah, pembantu Nabi kan, dan lain-lain lah. Ada beberapa lagi. Okey, ni antaranya lah. Okey, seterusnya dakwah secara sulit ni mengambil masa 3 tahun. Okey, dan pusat penyebaran Islam yang paling utama ialah di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Ke Arqam bin Abi, bapa kepada Arqam. Okey, boleh. Seterusnya, hikmah dakwah secara sulit. Okey, apa hikmahnya? Kedua-duanya ada hikmah yang tersendirilah. Okey, untuk secara sembunyi ataupun sulit bukanlah kerana takut, tetapi adalah untuk memantapkan akidah seseorang ataupun umat Islam itu sendirilah. Okey, seterusnya, sebab masih baru lagi, jadi untuk mewar-warkan sangat bahaya juga kan. Seterusnya, tiada gangguan daripada pihak-pihak lain. Okey, macam orang yang nak membunuh Nabi ke apa ke, lebih baik kita mengambil jalan yang daripada kita terburu-buru kan, bagi tahu semua orang. Baik kita mengatur strategi secara sulit dahulu, betul? Okay, seterusnya, menyelamatkan nyawa pihak yang terlibat. Okey, antara hikmahnya adalah untuk memelihara nyawa lah kan. Okey, seterusnya kita tengok dakwah secara terang-terangan. Okey, sulit atau terang-terangan ada juga manfaat atau kaedah yang tersendiri. Okey, kita tengok antara dakwah secara terang-terangan Nabi SAW. Baginda naik ke Bukit Safa bagi meyakini mereka, dan cara untuk beriman ataupun meyakinkan mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Okey, boleh. Seterusnya, fokus untuk meyakinkan sahaja dulu. Okey, seterusnya, baginda SAW bertemu dengan kabilah Arab yang datang pada musim haji untuk menyebarkan dakwah syiar Islam. Boleh. Seterusnya, mencari tempat yang selamat seperti Habsyah. Habsyah ni kerana mereka ada raja yang baik, jadi boleh menjadi tempat untuk penyebaran Islam lah. Seterusnya, menjemput jamuan makan bagi menyampaikan ajaran Islam. Macam kita nak rapat dengan seseorang, kita belanja makan dulu. Sebab makan ni dia menyatukan banyak hati. Hanya dengan makan, menjamu makan akan menarik banyak hati lah. Seterusnya, hikmah dakwah secara terang-terangan. Okey, apa kebaikan hikmah ni? Yang biasa kita tahu ialah kebaikan. Kalau kesan ia akibat. Boleh. Seterusnya, yang pertama, semangat dakwah semakin kuat, melahirkan rasa tanggungjawab dan menjaga antara satu sama lain. Bila dah semakin besar, dah semakin terang jalan untuk menyebarkan dakwah tu, automatik semua orang akan jadi bersemangat lah kan. Makin ramai yang boleh nampak dan boleh memeluk Islam. Okay, sampai sini sahaja untuk terbitnya fajar dakwah. Ustazah harap semua orang dapat meneladani sikapnya Rasulullah SAW dalam berdakwah. Bukan sekadar Nabi Muhammad SAW, tapi kita sebagai hamba juga, sebagai umat Islam biasa juga perlu berdakwah terhadap keluarga kita, kawan-kawan kita kan.
Okay, sampai sini saja untuk pengajaran pendidikan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum.